Baik, boleh start eh? Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada malam ini, insya-Allah menyambung dan juga meneruskan kelas pengajian kita berkenaan kitab Fusul fi Usul Tafsir karangan Syekh Musaid At-Tayyar hafizahullah. Mana kali terakhir kita bincangkan, kita masih lagi dalam turukut tafsir. Ini kita kata dalam pentafsiran Al-Quran kita ada 6 cara, 6 jalan. Itu pertama Quran dengan Quran, Quran dengan hadis Nabi SAW, Quran kata-kata sahabat, Quran kata-kata tabi'in, Quran dengan bahasa, dan Quran dengan ijtihad. Jadi kita kata kita masih lagi dalam bahagian berkenaan dengan Quran dengan kata-kata tabi'in. Kerana kedudukan tabi'in macam kita sebutkan itu, mereka adalah orang yang mengambil ilmu secara langsung dengan para sahabat, dan mereka lah orang yang penyambung penukilan agama kepada kita. Kalau sekiranya kita boleh tak percaya mereka, dan kita akan gagal untuk percaya Al-Quran Karim dan seterusnya lah. Semua sekali agama ni boleh diragui. Sebab tu kenapa Nabi puji dan Nabi sebut khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, dan macam surah At-Taubah ayat ke-100 kan, wasabiqunal awwalun, orang mula yang awal masuk Islam dengan muhajirin ansar, kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. Itu tajuk asal kenapa mereka mempunyai kedudukan. Kerana Allah Ta'ala nyatakan pasal mereka ikut para sahabat dengan baik, mereka lah contoh kita. Mereka adalah panduan kita untuk mengetahui agama ini. Sebab kadang-kadang lah banyak, kadang-kadang geng-geng yang sesat daripada Islam, terpesong daripada agama. Dia ambil sebahagian apa yang dinukilkan kepada mereka daripada para sahabat, para tabi'in, tapi dia tolak sebahagian yang dia tak suka. Contoh, dia ambil Al-Quran tapi tak nak pengertian Al-Quran, dengan hujah bahawa Quran milik semua orang boleh terjemahkan Quran suka hati. Masalah. Ini kita kata disiplin yang tak boleh terjadi, yang ditinggalkan daripada agama. Sebab balik pada asal, apa yang Nabi SAW sampaikan, para sahabat nukilkan. Apa para sahabat sampaikan dinukilkan oleh para tabi'in. Dan seterusnya lah. Dan kita bincangkan itu, alhamdulillah, sampai ke yang keempat. Kita bincang tentang sumber bagi tafsiran para tabi'in. Dia pertama Quran. Ni Quran ni, dia tengok Quran, dia cari Quran juga. Macam apa? Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Mereka dia ni di kalangan tabi'in, dan dia banyak menukilkan sedemikian. Cuba sedaya upaya untuk bawakan Quran dengan Quran. Dengan Quran dengan hadis Nabi SAW, ya, kita bincang itu. Kemudian Quran dengan kata-kata sahabat, dengan Quran dengan bahasa Arab. Yang last kali kita bincang dalam bahasa Jadi, dan para sahabat sendiri menjadi rujukan kepada untuk para tabi'in mengetahui Al-Quran, mengetahui makna dan juga pengertian Al-Quran. Maka praktis Al-Quran pun kena diketahui melalui para sahabat. Baik. Dan kita pula bila kita belajar, para tabi'in masuk dalam kita punya perkiraan. Nanti cuma ada hujung tajuk ni kita akan bincangkan hukum tafsir para sahabat dan para tabi'in. Yang kita kata adakah diterima secara mutlak. Kan, walaupun kita dah sebut itu, apa benda yang para sahabat ijma' kan sepakat, maka ia adalah hujah. Apa yang mereka tak bersepakat ataupun ada percanggahan, kita tarjihkan tengok mana lebih kuat. Kemudian kalau dia kata seorang mereka cerita satu benda, orang lain tak cerita, adakah dia terima? Itu ada persoalan lah. Yang majoriti para ulama kata kalau tak ada sebarang penentangan daripada para sahabat yang lain, maka dianggap sebagai diterima. Selagi mana sahih sanad. Dia sahih sanad kepada sahabat tersebut. Kadang-kadang ada orang dia kata ada sahabat kata soalan sanad sahih tak? Macam mana kalau daripada Nabi pun ada kata-kata yang tidak benar dibuat oleh manusia. Demikianlah para sahabat, demikianlah para tabi'in, demikianlah para ulama semua sekali. Itu yang kita kena ingat. Bukan semua nukilan. Kadang ada orang berhujah dengan nukilan, tapi dia lupa sebenarnya nukilan tadi boleh jadi sahih, boleh jadi tidak
sahih. Hatta daripada sahabat dan tabi'in. Okey, baik. Okay, hari ni kita masuk pada yang kelima, jalan ataupun sumber tafsiran para tabi'in. Yang kelima, khamisan, ahlul kitab. Ahlul kitab. Dia kata kana ruju' tabi'ina ila ahlil kitabi, kata aksara min ruju'i sahabati. Dia kata dahulunya perujukan ataupun merujuk para tabi'in kepada ahli kitab lebih daripada merujuknya para sahabat kepada ahli kitab. Dan kita nukilkan hari itu kan kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan dengan dia dalam Muqaddimah Tafsir Ibn Katsir. Kita ada bacakan itu. Dia kata kenapa kalian tanya mereka tentang apa yang turun pada kita. Sedangkan mereka tak tanya pun pada kita apa yang turun pada kita. Kan? Sepatutnya tak ada kita tanya ahli kitab untuk memahami. Kalau setakat penceritaan tambahan kan, contoh macam nama-nama anak ke nama-nama isteri ke bagi para anbiya dan sebagainya, benda tu tak menjadi masalah. Tapi kita masih lagi stick kepada Quran. Macam bila orang Melayu kita kat Malaysia ni kan, dia buka Bible, kemudian dia baca tentang kisah Nabi Ibrahim, kemudian dia kata dalam Ibrahim AS ada satu lagi bini nama Keturah. Dan Keturah ni lah daripadanya datang Bani Melayu. Dia keluar kat Mekah tu. Kita ni anta ahli bait. Anak bukan ahli bait. Anta Ibrahim. Bongok tu. Adalah pula kan. Anak anta waktu tu keluar Ibrahim dibuatkan conclusion. Kita ni Keturah. Bani Keturah. Astagfirullahalazim kan. Itu masalah dia. Habis Cina bani apa? Ke Jepun bani apa? Ini kena jaga sikit sebab ini kita kata semua anak Adam tadi daripada semua bangsa dunia daripada Adam. Nah kita sibuk Bani Melayu je. Bani India nak mana kan? Ini masalah tau. Pada sudut asal ni benda ni yang kita kata cerita-cerita tu kadang-kadang orang kata cerita je ustaz apa masalah dia, tapi jadi i'tiqad. Siap buat Facebook, buat sekian apa benda entah nama tak apa, patriot lah apa benda nama kan, dia suka sebarkan ajaran-ajaran ni. Yang baru ni eskatologi menggelupur dia minta maaf kepada penyanyi kerana tuduh penyanyi tu bengkak muka, jatuh skateboard. Lepas tu dia kata ini serupa ikut Illuminati pas semua bengkak muka. Jadi dia pun kena kecam dengan netizen, terus minta maaf. Kami minta maaf. Dia kutuk para ulama tak minta maaf. Ini bagi syaitan dia panggil. Syaitan. Kan? Untuk kutuk ulama tak ada hal. Ulama ni pun pengikut Dajjal. Tapi bila time artis punya panjang dia minta maaf. Ilmu eskatologi apa benda tak. Saya kadang bukan apa, benda ni dalam MSN kita buka kan, dia keluar video berita. Saya follow lah, tengok ni cepat sikit lah daripada nak dengar apa saya tak ada Instagram, tak ada Twitter benda. Jadi saya tengok situ lah. Tu keluar semalam. Kata kan, rupanya kena tuduh. So muka dia bengkak jatuh skateboard. Lepas tu dia pakai cap dia ada lambang apa entah. Kemudian geng-geng eskatologi pun chat. Kan. Dia chat menyambung dia panggil. Ini menyambung. Disambungkan dengan Illuminati geng-geng Freemason Illuminati benda dah. Lepas tu kena kecam netizen minta maaf. Panjang lebar minta maaf dia. Kan. Tapi dia kutuk para ulama, auzubillah minasyaitonirrajim kan. Tak pernah dia bertaubat pun. Dengan artis kutuk, taubat cepat-cepat. Kutuk ulama jangan, tak ada hal. Kan. Halal darah para ulama, halal cela para ulama asalkan jangan cela artis. Wallahu a'lam. Nampak sangatlah sesat. Baik. Okey, jadi maksud dia macam kita sebutkan perujukan tersebut ada nilai yang kena jaga sebab kadang-kadang banyak sangat rujuk dan jadi macam inilah, jadi i'tiqad, kepercayaan. Bahkan sebahagian daripada geng-geng eskatologi lah benda, geng-geng Freemason lah benda, dia merujuk kepada ahli kitab punya tajuk. Last sekali dia buat jadi akidah. Last sekali tinggal Quran Sunnah, tak datang kelas belajar dengan betul, dia sibuk dengan eskatologi dia. Ilmu kajian akhir zaman. Eskatologi, esketambola, tahulah, pelik kan. Dulu ada seorang kan, dikutuk-kutuk tu, taklah, mungkin orang tak lampunkan dia. In the end dia sakit masuk hospital juga. Kan. Dia beli perisai tu, kan. Sekarang senyap lah, tak boleh cakap dah.
Dia kata nak lempang seustaz kata kan. Sedap dia je. Ingat apa kita apa? Punching bag. Baik. Okay, jadi kena jaga sikit. Jadi faham bab Israiliyat ni jaga-jaga sungguh. Sebab kadang-kadang kita silap sikit je dia jatuh kepada last kali i'tiqad, kepercayaan, tuduh orang sebagainya. Asal mula kata setakat cerita, tapi berakhir dengan kepercayaan dan juga amalan. Ini jaga-jaga sikit. Sebab tu kita kata sumber agama ni dia bukan boleh main-main. Kalau bukan agama, nak macam contoh macam nak buat aircon ke, nak buat sekian kan, buatlah suka hati awak. Dan cara macam-macam, dan tak nak pakai elektrik, letak tikus. Saya tengok satu gambar gambar dalam sejarah, ada orang tu buat goat mobile. Dia letak kambing lari dalam tu, dia bawa kereta. Kereta tu digerakkan oleh kambing. Lepas tu ada kambing spare. Kalau kambing ni letih, dia tukar kambing untuk jalan juga. Kalau dia jalan, jadi dia pun gunakan macam kereta. Bukan kisah benar, enggak ada gambar. Tahu zaman bila. Ni pun aircon boleh je. Tak tikus banyak-banyak. So jalan sendiri, tak payah pakai elektrik. Boleh je terpulang lah. Tapi bab agama, anda tak boleh buat yang tu. Nak buat rencana, buatlah macam cara pun. Tapi kalau anda kata untuk agama, anda berhenti kepada Quran dan sunnah Nabi SAW berserta dengan kefahaman salaf. Baik. Dia kata okey, memang dia kata kat sini lebih banyak rujukan para tabi'in kepada ahli kitab, lebih banyak berbanding rujukan para sahabat. Walakin yabqal amru fi anna ma ruwiya anhum min akhbar israiliyati fahuwa fi hukmil israiliyat. Namun kekallah urusan pada bahawa apa yang diriwayatkan daripada mereka, daripada para tabi'in daripada khabar-khabar Israiliyat, cerita-cerita yang berkaitan daripada Bani Israel punya cerita, bahawa maka dia masuk hukum Israiliyat jugalah. Dan wala'allahum kanu yadhkurunahu min babil ilm. Dan barangkali mereka dahulu para tabi'in yang banyak ceritakan dalam Israiliyat ni ada apa cerita tambahan sebagainya, mereka sebut ia daripada bab pengetahuan sahaja, untuk knowledge only. Wariwayati dan penceritaan, la min babit tafsir, bukan daripada bab pentafsiran Al-Quran. Sebut untuk bagi tahu apa benda. Macam Ibn Kathir rahimahullah, dia paling kuat menolak berkenaan dengan tajuk Israiliyat. Tapi bila kita buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau akan ceritakan disebut kila. Bila dia kata kila tanpa sanad tu, dia ceritakan apa yang orang cerita. Dia bukan nak bagi tahu yang asas. Dia akan ceritakan yang asas, tapi dia akan cerita juga yang tersebar pada masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan karut dan sebagainya tentang Adam, macam mana semua ada disebutkan. Tapi bukan sebutan itu untuk maklumkan kepada orang inilah agama. Faham Macam kisah-kisah lah Nur Muhammad lah, benda dalam Tarikh Dimash ke apa sebagainya. Semua cerita-cerita sebut diceritakan sebab itu yang tersebar dalam masyarakat. So kita tahu rekod dia. Benda tu dengan tidak betulnya, pembohong dalam sanad ada, penipu dan sebagainya, maka orang tahu sumber tadi daripada seorang penipu. Dia bukan ceritakan benda tu sama semata-mata, tapi dia letakkan nama-nama orang yang menceritakan. Itu tujuan asal. Bukan tujuan dia untuk bersandarkan kepada maklumat yang ada pada Bani Israel, pada Israiliyat tadi sebagai hukum tafsir. Wallahu a'lam, ta'ala lebih mengetahui, kata Syekh Musa At-Tayyar. Wa tazharu kasratu marwiyatihim an Bani Israila min khilal tafasirihim. Dan nyata banyak riwayat-riwayat mereka daripada Bani Israel melalui tafsiran-tafsiran mereka. Contoh, wa min dhalika, di antara itu ma rawahu Tabari, apa dia Imam Tabari, an ba'di tabi'in, daripada sebahagian para tabi'in, fi ma'idatin nasara. Apakah ma'idah orang-orang Nasrani? Kan suratul Ma'idah, orang-orang Nasrani minta turunkan hidangan dari langit. Kan dia kata hal yasatin rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama'. Surah Ma'idah itu namakan Ma'idah sebab orang-orang Nasrani atau Hawariyun minta kepada Nabi Isa AS untuk turunkan satu hidangan daripada langit. Okey. Surah Al-Ma'idah 112 sampai 114 kan. Isa doa dan Allah Ta'ala jawab 115 112 sampai 115. Kalau baca situ kita akan dengar lihat bagaimana kaum pengikut Isa AS minta turunkan hidangan dari langit. Kisah mak dia dapat kita tahu. Kita buka dalam surah Al-Imran kan. Bila Zakaria dia dia jumpa Maryam, dia dapati ada makanan si Maryam.
kan, dia makan makanan yang bukan pada musimnya dan sebagainya, sampai Zakaria tahu yang ini adalah hidangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidangan. Cuma ialah bila nampak benda berkenaan, dia bukan jadi cemburu, tapi dia tahu Allah Taala boleh bagi Maryam, boleh bagi dia, maka dia mula berdoa dalam surah Ali Imran ayat 37 38. 37 38. Yang apa, kalau kita lihat kat situ Ali Imran 37 38, ada ceritakan berkenaan dengan bagaimana Zakaria tengok dia naik dekat mihrab, tempat dia letakkan Maryam, tengok tu ada hidangan. Dia ada hidangan, kan. Lepas tu bila dia kata ditanya pada Maryam, Maryam kata hiya min indillah. Huwa min indillah. Dia makanan tu daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Zakaria nampak tu, dia pun mula berdoa kepada Allah Taala minta dapat anak. Tu basically kena faham, bila kita dapat tengok orang dapat nikmat, yang patut kita buat adalah kita minta juga Allah Taala. Pasal Allah Taala bagi dia, Allah Taala bagi kita juga. Pasal Allah Taala mempunyai kurniaan yang banyak, melimpah ruah, tak terhitung, kan, tak ternilai, tak dapat nak dinilai langsung. Sebab itu dia minta. So, jadi kisah hidangan tu ada. Dan bila yang surah Al-Maidah tu 112 dan 115 tu, itu berkenaan dengan permintaan pengikut Isa untuk turun hidangan di langit. Okay, soalan, apakah hidangan tersebut? Kat sini dia kata apa? Qala Abu Abdurrahman As-Salami. Ini adalah penukil bagi qiraat yang kita panggil Hafs daripada Asim, Zaid bin Thabit daripada Ali. Daripada dia lah diambil oleh Asim bin Abi Najud qiraat yang kita baca. Sebab macam-macam. Bahkan dia datang ke Kufah lalu tenggelam qiraat Ibn Mas'ud. Dia Abu Abdurrahman As-Salmi. Dia juga yang ceritakan para sahabat dahulu yang mengajar Al-Quran, kata para sahabat dulu belajar Quran dengan Rasulullah 10 ayat. Kemudian takkan pindah ayat baru kecuali lepas dah faham ilmu dan amal dan ayat 10 tadi baru pindah ayat baru. Ni orang yang sama menukilkan kisah tersebut. Dia kata apa? Nazalatil ma'idatu khubzan wasamaka. Turun hidangan yang turun tu dari langit tu adalah roti dan juga ikan. Roti dan juga ikan. Kita daripada Quran, daripada sunnah tak ada maklumat tepat apakah hidangan tersebut. Tapi dalam kisah ni daripada Bani Israel, daripada Israiliyat ada dia panggil nukilan yang kata dia adalah roti dan juga ikan. Wa qala Atiyah juga tabi'in al-ma'idatu samakatan fiha ta'mu kullu ta'amin. Fiha ta'mu kulli ta'amin. Dia hidangan yang turun tu adalah ikan. Padanya ada rasa segala makanan. Ini ikan tapi rasa segala makanan. Ini faham-faham sendirilah, bahawa kita boleh bayangkan. Tahu ikan, itu kan ikan rasa ayam pula. Tapi ini kata yang dinukilkan daripada Israiliyat. Tiga rasa. Ikan tiga rasa. Masam, manis, pedas. Ikan tiga rasa, tiga tu kan? Masam, manis, masin. Masam, masin, manis. Bukan pedas. Masam, masin, manis. Masam, masin, manis. Ala kulihal, itu contoh. Bila ayat 112, 115 surah Al-Maidah disebut tentang tentang Hawariyun minta Nabi Isa turunkan hidangan dari langit. Apakah hidangan tersebut? Tak ada daripada Quran dan Sunnah tentang maklumat berkenaan, tapi ada dinukilkan oleh sebahagian tabi'in daripada ahli kitab, bahawa ikan dan juga roti, ataupun ikan yang mempunyai rasa segala makanan. Wallahu alam. Tapi kita balik pada asal, ia bukan dari sudut masalah pentafsiran, bahkan nukilan untuk maklumat saja. Balik pada asal, mereka para tabi'in dan para sahabat Nabi SAW, para tabi'in para sahabat kita confirm lah, para tabi'in pun mereka tetap menjaga keaslian agama Islam ini. Maksudnya nukilan-nukilan datang pun taklah jadi orang ramai menyerbu kepada kitab-kitab terdahulu untuk mencari agama mereka. Dia cuma ceritakan benda ni untuk sampingan sahaja. Sebab hasil dia terjaga agama pada zaman mereka masih tersimpan. Adapun zaman kita sekarang ni menyerbu kepada kitab-kitab suci orang-orang lain, agama lain, last sekali jadi akidah. Terang kali ni, terang itu. Ada profesor pensyarah universiti saya tengok bercakap tentang perkara ni tanpa lapik, kan. Dia ceritakan ni lah dalam Bible ada ni, dalam Old Testament dan New Testament, dan kitab Hindu, kitab Veda. Kalau bab berkenaan dengan bisyarat, tajuk bisyarat, berita gembira Nabi dalam kitab mereka, nama Nabi,
tempat Nabi lahir dan sebagainya, kalau ada, itu untuk membuktikan yang Allah Ta'ala nyatakan, orang yang macam dalam surah Al-Baqarah ayat 146, Allah Ta'ala nyatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang kami berikan mereka kitab, mereka kenal dia, tu Muhammad ni, macam mereka kenal anak mereka sendiri. Untuk membuktikan tu, kita bawa beberapa cerita yang ada masih lagi dalam kitab mereka. Itu bukan masalah apa? Masalah kita percaya mereka. Tapi kerana Quran cakap, mesti ada. Ni faham Quran cakap mesti ada. Jadi belajarlah, itu yang perbandingan agama. Kalau kita belajar, sudut itu ya. Sudut untuk membuktikan Muhammad Rasulullah. Adapun belajar perbandingan agama, untuk mempercayai dan juga kata menghormati akidah orang, jawapannya tidak. Pasal kita mengakui benda berkenaan sama seperti kita mengakui kesalahan lah. 2 campur 2, jawapannya 4. Tapi orang tu percaya 2 campur 2, 3 atau 5. Maka kita, kalau kita kata ya juga, kita membodohkan orang sebenarnya. Orang tu dah salah, kita biarkan dia salah lagi. Itu sebab kenapa pengakuan atau pengiktirafan agama tidak. Dia nak sembah, biarkan. Tapi untuk kita mengiktiraf, itu tidak sama sekali. Untuk kita meraihkan, apa lagi hadir bersama, kan, beli keropok ke maruku ke, sama je kan, itu mengarut kan. Nak beli maruku, belilah hari lain. Kok ia kan gila sangat nak makan kan, ada je. Tak, kalau dia beli pada hari lain contohnya kan, bukan hari perayaan, okey je. Pergi kat Little India tu kan, cari makan mana maruku sedap, pergi lah. Tapi pada hari kerajaan mereka, awak pergi terlibat sama, buat apa? Ini masalah, kita kata tak ada sensitivity. Cuba kalau bapak dia, kan, orang tak setuju bapak dia bapak dia ketua kampung. Tapi orang tak setuju, tak hormat bapak dia. Agak-agak dia pergi tak orang tu punya kerajaan? Hatta parti politik pun, kan, cuba menang parti A, buat kenduri. Parti B datang tak? Tidak jejak kan, tak akan datang. Tiba-tiba bab Allah SWT awak bermudah-mudah. Ni masalah lah. Ini masalah tak faham apa wa'al barak. Okey. Dia ada pula orang sesat, dia kata ini adalah Saudi punya doktrin. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Apalah kan. Kotlah kalau sekiranya nak mengampu sangat supaya diberikan jawatan, janganlah macam tu sekali. Kalau awak rasa macam kita nak guna jawatan, cara dia cakap benda orang musuh Islam suka supaya dilantik. Dibawa ke mereka syarikat ke, jadi penasihat agama ke, kotlah suka sangat kan. Tak payahlah buat depan-depan, nyuruh sudahlah. Kan. Pelik. Baik, keenam, al-fahmul ijtihad. Okay, antara rujukan para tabi'in dalam tafsir adalah kefahaman dan ijtihad. Kefahaman dan ijtihad, apa mereka understand daripada ayat tadi dan dia ijtihad. Tapi ini semua selepas daripada awal lah. Kena ingat bahawa masalah faham dan ijtihad ni, dia bukan nombor satu. Dia bukan nombor satu. Hatta para sahabat Nabi pun, bila ada penjelasan Nabi, takkan dia lari kepada penjelasan Nabi, buat penjelasan sendiri. Ni perangai dan sikap mereka. Tak ada nilai sebenarnya apa kita fikir, apa kita bayangkan di hadapan nas. Dan macam dalam kaedah kaedah usul fiqh, dia kata la ijtihad fi ma'radid dalil. Tiada ijtihad di hadapan pembentangan nas. Nas terang-terang, kita bagi ijtihad lagi, buat apa? Stop situ, stop at that point. Tu cara kita menghormati, memuliakan Quran dan Sunnah dengan cara tersebut. Ini dalil dah ada, kita masuk juga kan. Nak godek juga. Macam rasanya macam kan, macam ada lagi apa. Dia dua lah. Satu geng liberal yang dia nak bebaskan, tak nak tafsiran lama. Satu lagi kumpulan yang batiniah. Dia kata ini kulit je, saya nak isi. Kan? Dia nak isi. Bayangkan durian tanpa kulit. Awak nak makan isi tak mana? Kan? Pasal dia the whole package. Masalah awak dapat merasai dalaman awak dengan apa yang diaturkan, itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Tapi awak kena lalui proses dia. Lalui Islam itu. Kemudian barulah sampai pada ihsan. Tanpa Islam, awak takkan dapat ihsan. Pelik kan, sibuk kita nak ikhlas, tapi tak tahu. Kan? Ini semua ni orang syariat je. Kan? Masalah kita kata soalan kan. Masalahnya adakah itu yang Nabi terangkan? Bahawa ni tak boleh. Itu lain kali cerita. Banyak nak boleh cerita. Baik. Dia kata apa? Tamadat tabi'una fahmahum. Tamadat tabi'una fahmahum fi tafsir Al-Quran. Bersandarkan para tabi'in kefahaman mereka dalam tafsiran Al-Quran.
wa ibrazi fawaidihi, dan juga dalam menzahirkan, menonjolkan akan faedah-faedah Al-Quran. Wa kana bainahum fi dzalika ikhtilaf, dan terjadi di antara mereka pada perkara berkenaan ikhtilaf. Nazaran li anna marja'a dzalika huwa uquluhum wa ulumuhum. Memandangkan pada rujukan perkara itu kerana dia adalah ijtihad, kembali kepada akal dan juga ilmu mereka. Banyak mana mereka, manusia ada cerdik tak cerdik kan? Ada cerdik ada tak cerdik. Betul, ada pada manusia ni banyak expose dengan pengetahuan dan ada sedikit pengetahuan. So sebab itu pendapat dia akan berbeza, akan berlainan. Dia kata wahya takhtalifu bi ikhtilafi ashkhasihim, dan ia berbeza-beza dengan perbezaan kepribadian mereka, attitude mereka. Walidha, kerana ini faqad yakunu lahum fi fahmi ayatin aktsara min makna. Kerana ini kadang-kadang dia kata terjadi untuk mereka pada pemahaman satu ayat lebih daripada satu makna. Dia kata mungkin macam ni, dia faham macam tu. Okey. Wa kullu makna mabniun ala ma sabaqa minal masadiri. Dan semua makna yang dikata tadi sebenarnya dibina di atas apa yang telah lalu daripada sumber. Yang ni dia faham secara Quran ke, atau dia faham Quran dengan hadis ke? Sebab kita katakan ada hadis yang tak datang sekali dengan ayat Quran yang dibincangkan, tapi dia orang bawa ayat tadi letak kat sebelah, hadis tadi dekat sebelah ayat. Itu ijtihad dia lah. Itu ijtihad dia. Yang dia orang cuba fahamkan, nak faham ayat ni tengok hadis ni. Ataupun kata-kata para sahabat. Yang dipilih kata-kata sahabat ni dia combinekan dengan ayat mana-mana ayat. Itu ijtihad mereka. Berasal sumber-sumber bahasa dan sebagainya. Semua sekali. Dia kata semua itu terbina di atas apa yang telah lalu daripada sumber-sumber. Al-madhkurati sabiqa, yang disebut telah lalu, yang telah sebut lalu. Kakhtilafin fi inzalil ma'idati. Sebagai contoh, perbezaan mereka fi inzalil ma'idati, pada penurunan perkataan ma'idah tu. Letakkan ma'idah tu maksud dia apa? Tadi kan kita kata Abdul Rahman As-Salmi kata ia adalah ikan dan juga roti. Lepas tu daripada tabi'in yang satu lagi Atiyah kan, dia kata ikan, tapi ikan tu ada bermacam rasa. Dia kata yang tu. Ataupun dia kata waqtilafin fil quru', kan, quru' dalam suratul Baqarah ayat 223. Sekejap. Rasanya 23. Sekejap, saya cek balik. Salah satu quru' kan. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Okey. Al-Baqarah 28. Ya, apa quru' tadi? Saudara ada pendapat yang seorang kata quru' tu adalah haid. Seorang yang kata quru' tu adalah suci. Okey. Quru' haid atau quru' suci, sebab dia beza dia apa jadi? Perbezaan tersebut menyebabkan macam mazhab Syafi'i, bila wanita tu datang je haid, habis dia jenis suci, datang je haid, dikira satu. Kemudian dah haid habis, datang haid kedua, dua. Haid tu adalah pemutus. Datang haid ketiga, kalau tak ada rujuk, wanita tu terlepas dari suami berkenaan. Sedangkan pihak yang satu lagi kata quru' tu adalah haid itu, maka dia kira habis haid baru kira. So dia katakanlah wanita tu kena tunggu 3 kali haid kan. Maksud dia haid datang, habis haid satu. Habis haid kedua, dua. Haid ketiga datang, belum lagi. Datang haid tu boleh rujuk lagi. Tapi datang habis je haid 3, baru dia lepas. Itu perbezaan. Cuma kembali tu perkara tu kembali kepada penjelasan mereka berkenaan dengan quru' tu apa? Wal buruj. Buruj ni gugusan bintang. Okey, wal adiyat, kuda ke, angin ke, apa maksud adiyat kan? Perbezaan daripada mereka, nukilan daripada mereka datang. Okey. Wahai ruha dan selainnya. Sungguh sangat dengar sampai depan ada, belakang ada. Okey. Wa min amsalati zalika, di antara contoh perkara itu, saya terpaksa buka sebab saya lupa bawa buku. Okey. Yes. Abasa ayat 20. Baik. Wa min amsal dzalika, antara contoh itu ijtihad mereka qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, thumma as-sabila yassarah, kemudian jalan Allah Ta'ala mudahkan. Okay, thumma as-sabila yassarah, kan ikutkan kepada tajuk tu, dia mula dengan qutilal insan, celakalah manusia ini, ma akfarah, apa alangkah kufurnya ia.
min ayyi syai'in khalaqah. Tak pernah fikirkah dia daripada apa dia dijadikan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Daripada titisan air, Allah Ta'ala ciptakan dia, lantas Allah Ta'ala tentukan dia. Warna mata. Penentuan kita punya genetik bermula daripada titisan air tersebut. Bukan mula lepas tu. Bahkan air minum susu ke soya ke tak mengubah warna anak. Atau pasal orang kita kan suka macam tu. Jangan makan ni nanti anak kau hitam. Yang ni anak kau putih. Kan? Sedangkan ikut dalam Quran Karim, dia punya ketentuan tu adalah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Daripada titisan air Allah Ta'ala jadikan, lantas Allah Ta'ala tentukan warna mata, warna rambut, jenis badan, kan, apa lagi, warna kulit, kebaran kalian kencing manis, kebaran kalian sekian, semua sekali ada, siap-siap dah. Kan? Kemudian Allah Ta'ala kata thummas sabila yassarah. Kemudian jalan Allah Ta'ala mudahkan dia. Okey, apa maksud jalan dimudahkan? Pasal lepas tu thumma amatahu fa akbar, Allah Ta'ala matikan dia, Allah Ta'ala kan kuburkan dia, kebumikan dia. So jadi bila sebut tentang sabil yassarah, apa sabil tadi? Qala Suddi, berkata As-Suddi wa Qatadah, dan juga Qatadah bin Di'am As-Sadusi, yang murid Ibn Abbas, dia kata yassara khurujahu min batni ummihi. Allah Ta'ala mudahkan keluarnya anak tersebut daripada perut ibunya. Itu dimaksudkan yassara, jalan keluar dia dimudahkan. Okey. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr an Ibn Abbas wal Hasan Al-Basri wa Ibn Zaid Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, yassara sabilal khairi wasyarri. Allah Ta'ala mudahkan apa? Jalan kebaikan dan keburukan. Untuk keburukan atau kebaikan, jalan tu Allah Ta'ala buka. Kita pilih mana nak pergi. Allah Ta'ala mudahkan. Pasal Nabi kata apa? Bila tanya para sahabat, tanya Nabi SAW, kan, ana dukhul jannah bi amalina am bima fil kitab. Adakah kami akan masuk syurga dengan amalan kami atau ikut apa dalam kitab? Nabi kata bal bima fil kitab. Lepas tu para sahabat tanya balik, falimal amal. Amal untuk apa? Okay, ataupun dia ada yang lain, dia kata afala nada'ul nattakil ala ma fil kitab wa nada'ul amal. Boleh tak kami tunggu saja apa dalam kitab dan kami tinggalkan amal? Nabi kata la. Kemudian Nabi kata kullun muyassaru lima qudra lahu. Semua orang dipermudahkan untuk apa ditakdirkan baginya. So macam pengertian sama kat sini lah. Okay. Jadi kalau ikut pendapat yang pertama daripada tabi'in, laluan keluar anak tersebut. So, kalau kita bincang dari segi sudut biologi, kan, atau ilmu janin, kan, perbincangan berkenaan masalah kelahiran anak, tulang pinggang wanita tu boleh terlonggar untuk keluar anak. Cara Allah Ta'ala berjadikan hormon badan dia bertukar dan sebagainya, memudahkan untuk anak tu keluar sebenarnya. Cuma zaman sekarang ni wallahu alam lah. Saya tak ajak tengok cerita Tamil, tapi ada cerita Tamil best, kan. Nah, dia buat berkenaan dengan kejadian di India, bagaimana cara pertukaran perubatan. Apa cara zaman dulu, orang akan sibuk lahirkan anak cara normal lah. Okey, kemudian bila nakkan banyak duit, so jadi hospital akan cuba untuk potong cesarean tu sebagai jadi benda modus operandi yang biasa. So daripada lahir murah jadi lahir mahal. Wallahu a'lam, ni tuduhan lah. Ni cerita Tamil. Siapa nak marah tengok cerita marah cerita Tamil tu. Dia tunjukkan itu. Dia kata dia waktu sembang orang jahat tu kata apa? Sekarang semua sekian-sekian, dia kata dah satu masa nanti bedah tu adalah benda biasa. Lahir beranak normal tu yang orang pelik. Tahun 80-an tu, 70-an, kalau orang kena bedah, bedah aku. Semua cakap, boleh ke, kan? Mana beranak normal tu normal. Beranak bedah tu pelik. Sekarang ni beranak normal ke? Normal. Kan? Faham tak? Dia terbalik, kan? Allah alam. Jadi jangan tuduh doktor-doktor Illuminati ikut dajal pula. Ini buat keuntungan duit, bukan kena dajal. Kan? Tokek kedai pun biasa buat pengen tak senonoh. Baik. Kan? Okey, contoh lah. Jadi diorang tapi kalau kita rujuk balik, sebenarnya perbezaan mereka dalam tajuk ini sebenarnya berdasar kepada kefahaman dan dia relate pada Al-Quran mana yang dibaca ataupun pada hadis mana yang dia tengok. Kat situ dia akan keluar pendapat tadi. Bukan sengaja diorang tiba-tiba spark maklumat, aku rasa macam ni, tak. Dia ada reference. Kalau kita tanya kenapa dia cakap, macam ayat tadi lah. Ayat saya sebutkan tadi. Kan, hadis Nabi tadi, dia menjadi sokongan untuk maksud A atau B. Ya. Baik. Misalun akhar, contoh lain dia kata apa? Qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir At-Tabari, haddatsani Yunus, telah cerita kepadaku Yunus.
guru dia. Qala akhbarana Ibnu Wahbin. Telah cerita kepada kami Ibnu Wahbin qala Sani mana hadatsani Yaqub bin Abdurrahman Az-Zuhri. Qala dia kata sa'altu Zaid bin Aslam. Aku tanya Zaid bin Aslam an qaulillah mengenai firman Allah Taala wa ja'at sakratul maut bil haqq. Datanglah sakratul maut dengan kebenaran. Ayat ila qauli wasaikum wasyahid. Okey. Kejap elok kita tengok kot sekali. Supaya nampak sikit. Okey. Sebab dia kalau tak nampak ayat tu nanti kita akan ni. Surah Qaf ayat yang ke ayat 17 ayat 19. Sekejap saya buka. Qaf 19 supaya tengok kita nampak direct susunan tafsiran ayat berkenaan. Sebab kat sini dalam tajuk ni ada pendapat-pendapat mereka tadi dia reference lah pasal dia macam berbual tau. Perbualan di antara tabi'in tadi, tabi'in A kata sekian, tabi'in B kata sekian, tabi'in B kata sekian. Seorang ni tanya soalan, dia tanya memula sekali Zaid bin Aslam. Tentang maksud ayat ini, apa maksud dia. So timbul tajuk Sekejap, kita pergi dulu. Surah Qaf, ayat 19. Start ayat 19. Siapa dah tak datang kelas, tak nampak lah. Kita tayang apa? Kita tak nampak? Tak nampak lah. Baik. Dia bukan paksa kan. Dia datang lah. Paksa tak kan. Galakkan datang kelas. Dia bukan apa. Perjalanan anda tu insyaAllah jihad kan. Fisabilillah. Apa jadi tengah jalan bukan kita minta. Tapi insyaAllah Ta'ala akan beri ganjaran. Okey. Dia kata kalau kita ambil daripada ayat ayat ni start di sini. Dia kata waja'at sakratul maut bil haqq. Dan datanglah mabuk kematian dengan kebenaran. Sakrah, mabuk kematian Dia kadang ada orang terjemahkan dengan maksud kesakitan kematian. Tapi sebenarnya macam Nabi SAW tunjukkan dalam hadis baginda celup tangan dalam air, sapu muka sambil berkata la ilaha illallah innalil mauti lasakarat. Dia mati ni ada mabuk. Sebab ketika itu roh kita di antara dunia nak keluar daripada badan kita, dia akan ada sedar tak sedar. Pakai Nabi SAW dalam kisah yang datang tentang keadaan berkenaan, Nabi asyik pingsan je. Satu riwayat sebelum Nabi suruh Abu Bakar jadi imam, dan mula tu Nabi nak solat dengan orang ramai. Satu Nabi pingsan, kemudian Nabi terjaga. Jaga Nabi mandi dan Nabi wuduk, kemudian Nabi kata orang ramai dah solat belum? Dia kata belum ya Rasulullah, dia tunggu engkau. Nabi mandi, kemudian nak pergi Nabi pingsan balik. 2-3 kali. Cuma kat situ yang diambil hukum adalah masalah orang yang sembuh daripada tak sedar diri, elok dia mandi. Disunatkan mandi. Sebab Nabi SAW tak sedar diri Nabi mandi. Cuma kat situ yang dalam kisah tu memang nak fahamkan sakaratul maut ni maksud dia adalah mabuk kematian. Mabuk kematian. Sakit kematian tajuk lain. Okey. Dan datanglah mabuk kematian tu dengan kebenaran. Okey. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah apa engkau dahulu terhadapnya menentang. Wa nufikha fis sur, dan ditiupkan pada sangkakala. Zalika yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan, hari amaran, hari janji buruk. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikum wa syahid, dan datang setiap jiwa, setiap nyawa bersama-samanya ada sa'iq, pemandu, dan juga seorang saksi. Satu pemandu, satu saksi. Okey. Dan dia kata laqad kunta fi ghaflatin min hadha, demi sungguhnya engkau dahulu terhadap ini terlalai. Fakashafna anka ghita'aka, lalu kami singkapkan daripada engkau penutup pada engkau. Fabasaruka yaumul hadid, maka pandangan kamu pada hari berkenaan adalah tajam. Nampak? Ini maksud dia apa pada hari berkenaan dengan hari ini tak sama. Dulu kita nampak syaitan dan sebagainya, kita akan nampak di sana. Okey. Okey. Dia ambil sampai ayat yang kejap ikut pada ayat tu. Okey, dia berhenti sampai ayat yang 20 tadi. 21. Mana dia ambil daripada ayat 19 sampai 21. Kita tengok situ Baik. So jadi dekat sini sebab apa tahu? Dekat dalam ayat tu ada sebut ni tahu. Engkau dahulu terhadapnya menentang. Okey. Jadi siapa anta tu? Yang dimaksudkan soalan ni timbul, yang ditanya pada Zaid bin Aslam adalah siapa anta tu? Okey Ini tumpu betul-betul. Sebab nanti kan tak faham pula apa yang dimaksudkan dekat sini.
Okey. Dia kata apa? Dia kata jadi Yaqub bin Abdul Rahman Az-Zuhri kata, aku tanya Zaid bin Aslam mengenai firman Allah Taala, waja'at sakratul maut bil haqq, kan? Datanglah mabuk kematian itu dengan kebenaran. Zalika ma kunta minhu tahid, kan? Itulah engkau dahulu terhadapnya menentang. Wa nufikha fis sur, dan tiupkan pada sangkakala. Fadzalika yaumul wa'id. Itulah hari yang dijanjikan. Kan? Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan akan datang setiap nyawa bersama-samanya ada sa'iq, tukang heret seorang, satu, dan saksi satu. Okay. Kata Yaqub bin Abdul Rahman Az-Zuhri, faqultu lahu may yuradu bihadha, siapakah dikehendaki dengan ini? Mana ayat ni kunta tu, siapa anta dekat sini? Ni Allah Taala ucapan dalam ini ada ucapan engkau dahulu terhadapnya menentang. Okay, siapakah anta ini? Faqala, maka Zaid bin Aslam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan macam terkejut kan? Dia cakap kan, dia kata, faqultu lahu, maka Yaqub bin Abdul Rahman kata, Rasulullah. Sebab ayat tu kan, saya ulang balik. Dia apa? Dia sebut apa? Dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan kebenaran, itulah yang engkau dahulu terhadapnya menentang. Okay, ni pegang situ Jadi anta ni siapa? Nanti bawah ni ada anta lagi. Engkau dahulu terhadap ni lalai. Okey, Nabi kami singkap pada engkau. Siapa engkau dalam ni? Kalau geng-geng apa macam Kahal Al-Kadzab, dia kata ka tu kaha. Betul. Saya tak tipu. Memang itu kepercayaan dia tu. Dengan pengikut dia punya jahil kan. Bismillah. Saya bila tanya mana lantikan dia sebagai utusan Tuhan, tahu dia kata apa? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin kan? Demi Quran yang amat bijaksana. Innaka, ka tu kaha lah. Ka. Kita macam faham Muhammad ni kan. Tapi ni kena faham, bila orang sesat ni dia banyak jenis. Dia ada sesat pandai, ada sesat bodoh. Itu terus terang cakap, ni tak payah ni, tak payah berlapik. Kadang-kadang kita berlapik-lapik sangat, kata macam Ustaz, kenapa orang tu bangang nak cakap macam mana? Kalau dia taik tu busuk, takkan dia kata wangi pula. Kalau bodoh, kita bodoh lah. Cuma ka tu kaha, itu yang dia terkena tu. Bila pakai ayat ka je. Macam ni lah, macam sekarang ni, Zaid bin Aslam bila dia kata ka tu Rasulullah, anta dalam ayat ni Rasulullah. Jadi Yaqub bin Abdul Rahman dia kata kan dia kata Rasulullah, sebab ayat ni datang dengan itu engkau terhadapnya dahulu menentang. Kan ini masalah pasal kita kata aplikasi kepada Rasulullah SAW. Maksud ni akan jadi masalah. Okay, dia kata sini. Dia kata apa? Ma tunkiru. Zaid bin Aslam kata lagi, engkau tak setuju apa pasal? Apa yang kau tentang? Apa yang kau tak setuju? Qala Allah Azza wa Jalla. Kan? Allah Ta'ala firman dalam Quran, kan? Alam yajidka yatiman fa'awa. Surah Duha Okey. Dia kata adakah tidak kau dapat adakah tidak kau dapati alam yajidka, bukankah dia Allah Ta'ala dapati engkau yatiman, seorang anak yang yatim. Fa'awa, maka dia sediakan tempat tinggal untuk engkau. Tak terbiar. Ada seorang demi seorang take care, jaga. Mula mak, kemudian tak ada mak, pak atuk tak ada, pak saudara, one by one. Sebab kena ingat, masalah bila orang nak bela kita, nak jaga kita, suka kita, benci kita, menyampah kita atau tidak, semua tak aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab kita pakai cincin sekian, bukan kita amal sekian, bukan sebab tak. Ada orang kadang-kadang kaya, orang menyampah, tak suka. Kan? Ada orang miskin tapi orang sayang dia. Benda-benda macam ni bukan kita yang susun. Ni aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah carilah air bumuh mana pun, tak guna. Cici kokak ke benda kan, tak payah. Tak ada memberikan nilai apa-apa. Jadi Allah Ta'ala kata bukan dia dapati engkau. Ni masalah. Zaid bin Aslam dia faham ayat tadi dengan cara ni. Dia buka kepada kepada tajuk ni kan. Tajuk kenapa dia kata dalam surah Qaf tu Muhammad juga yang anta tu. Sebab dia kata kau tak dengar ke? Dia kata apa masalah dia? Allah Ta'ala firman Al-Quran surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia dapati engkau yatim, lalu dia sediakan tempat tinggal. Wa wajadaka dhallan fahada, dia dapati engkau sesat,
dan diberi hidayah. Mana macam dia kata Nabi pun sesat dulu. Benda ni controversial. Saya ingat dulu ada seorang ustaz, dia sebut tajuk ni, jelaskan ayat ni. Mungkin kalimah dia pakai tu agak wallahualam, rasa saya dia tak ada masalah cara penjelasan dia. Tapi lepas tu datang geng-geng sebut yang betul ke tak betul? Geng asbodo. Okay. Dia bantai ustaz ni, kata ustaz ni kata Nabi sesat. Allah Taala maksud dia macam ni. Pasal Allah sebut dalam Quran. Tentang apa? Contoh dalam ayat lain. Okey, ayat Asy-Syura ayat 52 contohnya kan. Allah Ta'ala kata apa? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah hai Muhammad, kami wahyukan kepada engkau ruh, wahyu min amrina, dari urusan kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau tak pernah tahu apa itu kitab dan juga apa itu iman. Mana kalau tidak Allah Ta'ala beri hidayah, engkau tak tahu pun. Itu maksud dia. Tapi cuma dalam kes orang ikut kumpulan sufi ni, kadang dia kata nur tu, nur Muhammad turun ke sini, takkanlah nur tu jahil. Jadi dia bayangkan macam tu. Cuma kita kata atas kapasiti Nabi SAW, memang Allah Ta'ala pelihara daripada sembah berhala dan sebagainya, tak ada. Kalau tak boleh jadikan Abu Bakar tak pernah sembah berhala sepanjang hidup dia, maka apatah lagi Nabi. Kalau Allah Ta'ala jadikan Uthman bin Affan tak pernah minum setepitik arak pun kita zaman jahiliah, apatah lagi Nabi SAW. Pasti lebih terjaga daripada itu. Kalau para sahabat baginda ada mengelak daripada buatan-buatan yang mungkar sebelum Islam lagi, sebelum dapat wahyu, sebelum Islam datang. Kalau para sahabat ada macam tu, Nabi lebih dijaga lagi. Kalau Ta'ala dah tutup Nabi SAW, hatta dan kisah sirah yang masyhur kan, Nabi teringin untuk pergi kepada kerajaan orang-orang musyrikin, tapi Allah Ta'ala jadikan baginda tertidur sampai tak boleh pergi. Ini berkali-kali lah Allah Ta'ala pelihara baginda. Cuma tidak tahu agama tu ya, tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Allah Ta'ala firmankan, nak beritahu pada kita bahawa kalau bukan kerana, sebab kadang-kadang ada orang tu dia katalah Nur Muhammad ada sekian-sekian, takkan Nur tak ada, nak tak tahu. Mesti lahir-lahir tu dah tahu dah. Tak pernah tak tahu. Itu salah lah. Sebab kat situ ada beza makhluk dengan khalik. So Allah SWT dia khalik. Dia ilmu dia tanpa ada diawali dengan tak tahu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk, dia mesti diawali dengan tak tahu. Sebab tu ada kejadian-kejadian kita macam kita cerita tu, macam kita sebut berkenaan dengan geng Yusuf Nabhani punya pengikut Hizbut Tahrir, kan menafikan berkenaan dengan siksaan kubur. Kan memang dalam hadis kadang kalau kita baca, Nabi mulanya memang kata tak ada. Kemudian tak lama lepas tu Nabi kata ada. Mana ilmu Nabi macam tu. Daripada tak ada kepada ada, tak tahu kepada tahu. Bukan Taqiyuddin Nabhani. Yusuf Nabhani Taqiyuddin tak? Kita ikut Hizbut Tahrir ingat. Taqiyuddin Nabhani kot. Yusuf Nabhani mana satu tak ingat. Adalah kumpulan-kumpulan orang juga. Tapi cerita-cerita kan, masa dia orang nafikan tentang azab kubur tu, kat situ kita dapat belajar. Macam Nabi sendiri pernah dalam hadis-hadis yang lain ditanya oleh Yahudi, ditanya oleh seorang Yahudi kan. Ada dua kata Abdullah bin Salam tanya beberapa soalan tentang bila bumi tukar bumi yang lain, kan? Langit tukar langit yang lain, manusia duduk kat mana? Kemudian siapa yang mula sekali lintas masuk syurga? Kemudian apa makanan ahli syurga yang pertama? Kan dia sebutkan, dia tanya macam tu. Nabi SAW ketika dia tanya soalan tu, sampai soalan terakhir sekali, Nabi tanya tau. Nabi tanya dengan dia, adakah manfaat pada engkau? Aku jawab. Dia kata aku dengar dengan telinga aku. Dia tak kata nak masuk Islam pun. Tapi Nabi ketika tu pegang kayu, Nabi cocok-cocok kat tanah. Kan? Aku nak tanya kau satu soalan yang tak tahu kecuali seorang Nabi atau seorang dua manusia saja. Nabi cucuk kat tanah kayu tadi, sebenarnya Nabi menunggu wahyu. Tunggu wahyu. Bahkan di akhir hadis tersebut Nabi kata, aku tak tahu apa nak cakap tadi sehingga Jibril datang kepada aku beritakan jawapan. Atau berkenaan dengan anak. Yang terakhir dia tanya tentang anak. Soalan-soalan disusun oleh Allah bin Salam. Atau seorang pendeta Yahudi tanya Nabi. Nabi pegang kayu, Nabi cucuk kat tanah. Tapi tak salah buat macam tu perangai. Macam orang tanya soalannya kita cucuk. Kononnya sunnah. Bukan sunnah lah.
Astagfirullahalazim. Awak tu wahyu langit apa hal? Ya, Nabi buat perangai, Nabi tunggu. So maksud dia tak tahu kepada tahu tu ialah betul lah. Cuma kat sini Zaid bin Aslam anak dia Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Dia dua-dua bapa dengan anak, dua-dua maraji' bagi tafsir. Antara rujukan tafsir So dia bawa pengertian ayat surah Qaf tu yang tadi kita sebut kan kepada daripada 19 dan 21 kepada ayat surah Ad-Duha. Dia link macam tu. Yang dia kata Nabi lah, Muhammad lah, Rasulullah lah. Okey. Walaupun sebenarnya ayat tadi kalau kita baca tengah bincang tengah ahli neraka ni. Kalau kita baca awal sampai habis. Kalau kita baca daripada awal sampai habis, kita akan jumpa lah tajuk tersebut. Bahawa ayat tersebut datang, dia menerangkan berkenaan keadaan ahli neraka. Tapi bila Zaid bin Aslam jawab, ini jawapan pertama dia. Okay. Jadi Yaqub bin Abdul Rahman Az-Zuhri tak puas hati. Dia pun buat apa? Qala, dia kata thumma sa'altu Salih bin Kaisan anha. Salih bin Kaisan al-Yamani. Salih bin Kaisan Salih bin Kaisan. Ni seorang tabi'in juga. Sekejap hantar apa? Bukan. Ni kan ni. Taus bin Kaisan al-Yamani. Taus bin Kaisan al-Yamani. Salih bin Kaisan ni Al-Madani Ad-Dausi Al-Ghifari. Al-Ghifari maula pada Bani Ghifar. Dia mati tahun 130. Itu awal lagi lah. Pasal Taus bin Kaisan itu anak murid Ibn Abbas. Ni Salih bin Kaisan 130. Dia bukan anak murid Ibn Abbas. Dia kata kat sini jadi apa? Jadi Yaqub bin Abdul Rahman tanya pula Salih bin Kaisan. Salah seorang tabi'in jugalah berkenaan dengan ayat yang sama. Itu ayat surah Qaf 19 sampai 21, betul? Okey. Faqala li, maka berkata Salih bin Kaisan, hal sa'alta ahadan, kau tanya siapa tak ayat ni? Ditanya kepada Yaqub bin Abdul Rahman, kau tanya tak siapa ayat ni tadi? Dia kata faqultu na'am. Yaqub bin Abdul Rahman kata ya. Qad sa'altu anha Zaid bin Aslam, aku tanya Zaid bin Aslam. Faqala, maka berkata Salih bin Kaisan, ma qala laka, apa dia cakap kat engkau? Faqultu, dia kata faqultu bal tukhbiruni ma taqulu. Bahkan Yaqub kata, bahkan kau cakaplah apa yang kau nak katakan. Faqala, maka berkata Salih bin Kaisan, la ukhbirannaka bi ra'yi alladhi alaihi ra'yi. Okey, aku pasti akan beritahu engkau dengan pendapatku yang di atasnya pendapatku. Aku takkan ubah. Jangan takut. Dia kata, fa akhbirni ma qala lak. Beritahu aku apa yang Zaid bin Aslam cakap pada engkau. Qultu, kata Yaqub, qala, dia kata itu Zaid bin Aslam kata, yuradu bihadza Rasulullah SAW. Okey, dikendaki dengan ini, dengan ayat ni, ayat 19 sampai 21 surah Qaf tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Salih bin Kaisan, wa ma ilmu Zaid. Okey, apa ilmu Zaid ada? ni biasa kita kadang sebut macam ni kan, tapi di sisi para tabi'in benda ni kadang biasa juga. Apa pengetahuan dengan Zaid? Dia kata, wallahi masinna aliyatan wala lisana wala ma lisanu ma sinna aliyatun wala lisana fasihun wala ma'rifata bi kalamil arabi. Dia kata, apa ilmu Zaid ada? Demi Allah, tidak umur dia tinggi. Umur dia bukan umur yang lanjut, bukan orang tua. Tidak juga lidah yang fasih. Tidak juga pengetahuan tentang kalam Arab. Dia tolak balik, nak tolak Zaid bin Aslam punya kata-kata, dia bantai dulu. Kemudian dia kata, innama yuradu bihadza al-kafiru. Dikenaki dengan ayat ni, ayat surah Qaf tu kan, zalika ma kunta minhu tahid tu, anta tu siapa? Dia kata dikehendaki dengannya orang kafir. Thumma qala, kemudian dia kata apa? Iqra ma ba'daha yadulluka ala zalika. Baca apa sudah itu, dia akan tunjukkan kau kepada demikian, kepada maksud itu. Sebab kalau kita baca ayat tu, kalau kita baca lepas tu kan, okey, dia kata laqad kunta fi ghaflatin min hadha, engkau dalam kelalaian terhadap perkara ini.
fakashafna anka ghita'aka, kami singkapkan daripada engkau akan penutup padamu, pada diri engkau. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu pada hari berkenaan ada amat tajam. Bahkan kita kata nampak semua sekali. Amal kita pun kita nampak. Okey, dia kata apa? Sebab apa? Ayat lepas tu kata, dia kata wa qala qarinuhu. Kan? Berkatalah qarinnya. Qarin dia yang ini adalah malaikat. Hadza ma ladayya atid. Inilah di sisiku, ya Allah, sangat apa? Berdegil menentang. Ini adalah di sisiku sangat degil menentang. Maka Allah Ta'ala perintahkan alqiyah kepada dua malaikat tu, alqiyah fi jahannam kulla kafarin anid. Lemparkanlah kamu berdua dalam jahannam tu setiap yang kufur lagi degil menentang. Manna'il khairi mu'tadin murib. Menghalang terhadap kebaikan, melampau. Lagi ragu-ragu. Allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang jadikan bersama-sama Allah Tuhan yang lain. Fa'alqiyahu fil azabis syadid, maka lemparkanlah dia, kamu berdua lemparkan dia dalam azab yang keras. Nampak tak? Perbualan tu menjurus kepada yang ditujukan dengan kunta tu adalah kafir. Dia kata, bahkan qarin dia yang jin pula kata apa? Qala qarinuhu, berkata qarin dia yang jin, Rabbana ma atghaituhu, aku tak pernah melampau pada dia wahai Tuhan, walakin kana fi dhalalim ba'id, tapi dia ni dalam kesesatan yang jauh. Allah Ta'ala kata qala la takhtasimu ladayya, yang kalian berbalah di sisiku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, aku telah pun kemuka kepada kamu semua, jin ke manusia, dengan amaran. Nampak tak? Dia qarin satu malaikat, satu qarin jin. Qarin malaikat kata ni yang degil sekali, ya Allah. Qarin yang jin pula kata, ya Allah, aku tak pernah pun kata. Dan sekian. Dia yang memang sesat. Aku tak sesatkan sangat pun. Aku ajak sikit-sikit dia terikut. Dia kata inilah. So kalau kita bincang benda ni kan, sampai habis, memang tajuk dia orang kafir. Macam dikatakan oleh Salih bin Kaisan. Salih bin Kaisan kata betul. Kan? Memang, dan maka ini kaedah betul bila kita belajar tafsir. Baca ayat sebelum, baca ayat selepas. Jangan baca ayat itu sahaja. Okey. Tapi tak habis lagi tau. Sebenarnya dia tanya lagi seorang lepas ni. Okey. Okey. Summa qala. Okey, dia kata qala, berkata lagi Ya'qub bin Abdul Rahman. Dia kata qala thumma sa'altu Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas. Kemudian aku tanya pula Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, kira cicit. Ubaidillah dia kira berkalikan anak saudara ataupun anak saudara sepupu kepada cucu-cucu saudara sepupu kepada Ibn Abbas. Dia kata sa'altu Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas faqala li, maka Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas kata kepadaku, misla ma qala Salih, macam mana Salih kata, hal sa'alta ahadan fa akhbirni bihi, kalau engkau tanya sesiapa tak tentang ayat 19:21 surah Qaf ni, kalau ada bagi tahu aku. Qultu inni qad sa'altu Zaid bin Aslama wa Salih ibn Kaisan. Dia kata aku telah tanya Zaid bin Aslama wa Salih ibn Kaisan. Aku tanya dua orang dah. Dia kata faqala li ma qala laka. Lalu Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas kata, dia kata apa? Maka dia kata bagi tahu aku. Dia kata bagi tahu aku apa dia akhbir ni. Apa bagi tahu ma qala laka, apa dia cakap pada engkau? Dia kata pada Ya'qub bin Abdul Rahman. Qultu, Ya'qub bin Abdul Rahman kata, bal tukhbiruni bi qaulik. Kau cakaplah pendapat kau. Terus dia tanyalah orang tu kata apa? Dia kata apa? Qala la akhbirannaka bi qauli. Okey? Fa akhbartuhu billadhi qala li. Dia berkata apa, Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, aku pasti beritahu engkau tentang pendapatku. Maka Ya'qub bin Abdul Rahman fa akhbartuhu billadhi qala li. Maka aku beritahu dia apa yang dikatakan oleh mereka berdua kepadaku, iaitu apa dikatakan oleh Zaid bin Aslam dan apa dikatakan oleh Suhaib bin Kaisan. Seorang kata Nabi, seorang kata orang kafir. Okey. Qala ukhalifuhuma jami'an. Aku canggahi dua-dua sekali. Okey. Yuridu biha albirru wal fajiru. Dikendaki dengan ayat berkenaan semua orang baik atau jahat.
Tak kira orang ahli neraka ke, bukan ahli neraka ke, dikendaki dengannya kata-kata tadi. Pasal berkenaan masalah terlupa tentang mati semua orang. Baik mukmin, baik kafir, ada je yang terlalai daripada itu. Itu maksud dia kata dua-dua sekali dia kata. Qala Allah Taala, kan? Sebab Allah Taala firmankan, wajaat sakratul maut bil haqq, datanglah mabuk kematian dengan kebenaran, itulah engkau dahulu terhadapnya menentang. Lalu ujung tu fakashafna anka ghita'aka, kami singkap daripada engkau pandangan penutup selaput pada engkau, lalu penglihatan engkau pada hari berkenaan adalah terang, adalah tajam. Dan dia kata apa? Qala fankashafal ghita'u anil birri wal fajiri, kerana tersingkap pandangan tu dua-dua daripada orang yang beriman, baik atau jahat. Semua akan nampak pada hari akhirat nanti, apa yang depan mata dia, jin, syaitan dan sebagainya, semua dia akan nampak. Dia akan nampak malaikat, nampak amal dia, semua sekali dia akan nampak. So, jadi pendapat ketiga ni kata, ayat tu tuju pada semua. Tuju pada baik atau jahat. Fara'a kullu ma yasiru ilaihi, lalu akan melihat semua orang apa yang dia akan berakhir kepadanya. Dia akan nampak apa yang dia berakhir kepadanya. Semua akan nampak pengakhiran dia ke mana. Tak ada siapa yang tak nampak. Sebab tu orang yang beriman akan bergembira, dan orang yang kafir ataupun yang jahat akan bersedih, akan menyesal. Itu pada hari tiada penyesalan. Tiada guna penyesalan. Okey? Baik. Okey. Hukum tafsir tabi'i. Jadi tapi yang tadi contoh panjang lah, tiga orang tabi'in berikan pendapat, dari pendapat mereka masih lagi relate balik pada Quran. Dia bukan mandai-mandai, tapi dalam masa yang sama, ya, kita boleh nilai lah, kan, dari segi kebenaran kata-kata tadi, kan. Tiga-tiga tu, yang seorang tu kata kata Rasulullah, yang seorang tu kata orang kafir, pasal dia baca sampai habis ayat tu. Seorang ni kata tak, semua sekali, pasal ayat pada awal tersebut, sebelum datang masalah saksi tu, dia kata ceritakan berkenaan dengan semua orang akan dapat lihat apa yang akan jadi pada hari kiamat nanti. Tak ada siapa yang tertutup, dia akan nampak amal dia, nampak semua sekali. Okay? Baik, hukum tafsir tabi'i. Apakah hukum tafsir seorang tabi'in? Di tafsir tabi'in aksamun kama sabaqa fi tafsir sahabi. Untuk tafsir para tabi'in sebenarnya ada bahagian-bahagian juga, macam tafsiran para sahabat. Kita sebut pada awal tadi, kan. Kita tahu para sahabat punya ada pecahan. Macam juga tafsiran tabi'in juga ada pecahan. Walidha la yuhkamu alaihi bil umumi. Kerana ini tidak akan dihukum ke atas tafsir tabi'in ini secara umum, secara general. Min haitsu qabul wa raddi, daripada segi penerimaan maupun penolakan. Wa hadhil aqsamu hiya, pecahan-pecahan tafsir tabi'in ini adalah, ada banyak sikit banding para sahabat, kan. Para sahabat kita sebut tiga je. Sahabat tu kita sebut tiga je. Mereka ijma', mereka bercanggahan. Seorang sebut benda, orang ni tak sebut, tanpa ada pertentangan. Macam tu je kita punya perbincangan. Tapi kat tabi'in ni ada banyak sikit. Dia kata apa? Pertama, ma lahu hukmur raf'i, apa yang ia mempunyai hukum rafa'. Wa hadha yashmulu asbabun nuzuli wal mughibat. Jadi ini apa yang padanya hukum rafa', maka ini merangkumi sebab-sebab turun ayat dan juga perkara-perkara ghaibiyat. Okey, kata tafsir Mujahid. Mujahid, tafsir Mujahid bin Jabr an Ibn Abbas, liqaulihi ta'ala, okey, bagi firman Allah Taala, okey, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat surah, kejap saya tengok, kan. Kalau ada buku tu mudah sikit. Dia yang cetakan lama dia tak tulis. Al-Isra ayat 79. Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, dan pada waktu malam tahajudlah, bangunlah ibadat, kan, selepas tidur, kan, nafilatan laka, ditambahan bagi engkau, hai Muhammad. Asa an yab'atsaka rabbuka, moga-moga Tuhanmu bangkitkan untukmu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Qala, berkata Mujahid bin Jabr, iq'aduhu 'alal arsy, mana didudukkan Nabi SAW di atas arash, pada arash. Ini akan timbullah geng-geng yang tak puas hati, kata apa sekian ni, pasal ni riwayat ini daripada kata-kata tabi'in pada masalah ghaibiyat, kan. Walaupun ada kata berkenaan dengan maqam mahmuda tu adalah syafaat, kan. Yang mana Nabi disebutkan berkenaan dengan tajuk syafaat kubra.
yang Nabi katakan, yang kita doa lepas daripada wa ba'athul maqama mahmud alladhi wa'attah tu, dalam doa lepas azan. Jadi apa, datang sebutan tu ada berkenaan dengan tafsiran dia, ada 2-3 tafsiran. Ini salah satu tafsiran berkenaan tempat terpuji tadi. Iaitu kedudukan terpuji. Kata dudukan pada arash. Okey. Fa mithlu hadzal qawli la yuqbalu. Okey. Tapi dia kata seperti contoh kata-kata ini tak diterima. Li'annahu min qabilil marasil. Kerana dia termasuk daripada sudut mursal. Mursal di mana seorang tabi'in kata Nabi sabda ataupun dia sebut tentang apa yang berlaku pada Nabi SAW sebagainya, sedangkan dia bukan sahabat. Jadi pada sudut macam ni, dia kata masalah, dia kata tolak. Wal marasil, dan mursal-mursal ni, ada mursal la tuqbalu fi mithli hadzal infiradi. Tidak diterima pada bersendirian macam ni. Kalau dia seorang cerita, maka tak diterima. Dan kebetulan kita ada hadis yang Nabi sebutkan berkenaan dengan maqam mahmudah tu adalah syafaat. Syafaat di hari akhirat nanti. Amma idza ajma'u, adapun apabila mereka bersepakat alaiha, ke atasnya, fa inna fi hukmi ma ajma'u alaih, maka ia pada hukum apa mereka sepakat terhadapnya. Kalau pada ini Mujahid bin Jabr cakap seorang-seorang tapi macam dia kata benda ghaibiyat, tapi masalahnya dia bukannya sahabat. Dia bukan sahabat. Bila sahabat dia ada hukum lain. Hukum apa benda-benda ghaibiyat pada tabi'in tadi tak seperti para sahabat. Okey, baik. Kedua, ma raja'u fi ila ahli kitabi, apa mereka rujuk pada dalamnya pada ahli kitab. Dia kata wa hadza lahu hukmul israiliyat. Ini ada hukum israiliyat. Kalau bertentangan dengan Quran dan hadis maka tertolak. Kalau bersepakat dengan Quran dan hadis diterima tapi bukan dijadikan pun dalil. Tapi kalau dia kata didiamkan, maka dia dikira sebagai benda-benda tambahan yang kalau diceritakan pun kita tak perlu percaya, tak perlu tolak. Tak perlu percaya, tak tolak. Macam kes Bani Keturah. Tadi kan, tak ada Nabi tak sebut, Quran tak cerita. Yang Quran cerita ada 2 je. Kan, satu Bani Israel, Bani Ismail, Bani Ishak, keturunan Ishak dan keturunan Ismail, dia anak Yakub, anak Ibrahim alaihissalam. Saya bincanglah Bani Keturah, kan. Tahu masalah. Tuan-tuan kita anak keturah siapa? Dia tak ikut mak. Dia ikut kepada anak, kan. Sebab tu Bani Ismail. Kan, Bani Israel dia bagi ikut kepada bapa, kepada mak. Kalau tidak kita sebut Bani apa, sepatutnya kita sebut bukan Bani Keturah lah. Kita sebut Bani apa? Macam Arab tu Bani apa? Bani Hajar. Yang seorang tu Bani Sarah. Sepatutnya lah. Kalau jadi Bani Keturah, kena Bani Sarah dengan Bani Hajar lah. Bani apa? Bani Hajar. Pernah guna tak pakai? Tak ada lah. Baik. Ketiga, ma'ajma'u alaihi wa hadha yakunu hujjatan. Okay, apa yang mereka sepakat terhadapnya, maka ini jadi hujah. Macam para sahabat punya kisah tadi sebutkan. Keempat, makhtalafu fi, apa mereka bercanggahan padanya. Yang para sahabat macam ni juga, cuma kita tak sebut tadi yang ni atas Yang atas 2 tadi kita tak sebut. Yang mereka ceritakan benda ghaibiyat dikira marfu', diterima. Ahli kitab kembali pada kedudukan hukum ahli kitab. Mereka sepakat dikira sebagai ijma', kan. Kemudian mereka bercanggahan padanya. Keempat, makhtalafu fi, apa mereka para tabi'in bercanggahan padanya. Wa fi hadzal qismi, pada bahagian ini, la yakunu qawlu ahaduhum hujjatun 'alal akhari. Pada seperti ini, bahagian ni tidak menjadi kata-kata seorang mereka hujah ke atas orang yang lain. Tak boleh kita kata seorang ni kita kuatkan ke atas orang ni. Ini lebih dipercayai lah, tak ada. Dia sama saja. Wa yu'malu huna bil murajjihat. Maka akan dilaksanakan di sini dengan pentarjihan, kaedah-kaedah pentarjihan allati sataridu fi qawaid tarjih, yang akan datang nanti pada kaedah-kaedah pentarjihan. Nanti hujung buku ni ada tajuk khas berkenaan dengan kaedah pentarjihan. Itu pun lepas kita belajar berkenaan dengan ikhtilaf. Khilaf yang ada pada mereka tu khilaf betul ke bukan khilaf betul. Okey, baik Yang kelima, ayyarida an ahadihim, bahawa datang daripada seseorang mereka, an ahadihim wala yu'lamu lahu mukhalifun, dan tak diketahui untuknya sebarang penyanggah. Wa hadha aqallu rutbatin wa hadha aqallu fi rutbati minal waridi anis sahabi. Dia kata yang datang macam tabi'in cakap macam ni, tapi dia cakap tabi'in ini lebih rendah martabat berbanding datang dari seorang sahabat. Berbeza para sahabat, dia alami
pembelajaran direct daripada Nabi SAW. Adapun tabi'in tadi mungkin ambil dari tabi'in yang lain, mungkin ambil daripada orang lain, dan mungkin dia panggil daripada para sahabat, mungkin riwayat itu dia tak dengar direct. Memang tak dengar direct daripada seorang sahabat. Mungkin dia dengar daripada orang lain, dia kat situ mungkin hilang kepercayaan. Baik. Lebih rendah daripada apa yang datang daripada para sahabat. Idza lam yu'lam lahu mukhalifun. Bila tak diketahui, baginya sebarang penyanggah. Lakinnahu a'la min qawli man ta'akhkhara anhum. Tapi pendapat tabi'in macam ni lebih tinggi berbanding siapa-siapa yang terkemudian daripada mereka. Tak boleh bawa lah orang zaman kita. Ni ustaz ni eskatologi. Tak tabi'in cakap. Tabi'in ni tak main. Ustaz ni lagi hebat. Tak ada. Kan? Dia sedar diri dia panggil. Belajar, sedar diri. Anda bukan sahabat, bukan tabi'in. Maka tak ada ruang untuk anda tiba-tiba masuk, untuk guru saya cakap kena pakai. Pasal? Kan? Apa dia makan sampai dia kena dipercayai lebih daripada para sahabat dan tabi'in? Tak ada. Baik. Okay, ini penting. Tanbihatun haula tafsir sahabati wa tabi'in. Peringatan-peringatan sekitar tafsiran sahabat juga tabi'in. Panjang lagi ke? Wallahu a'lam. Nanti situ. Nanti kita masuk berkenaan dengan peringatan. Bila kita belajar tafsir sahabat, tafsir tabi'in, dia ada kaedah yang mesti kita faham dekat situ. InsyaAllah nanti kita bincangkan. Tapi lah, balik pada asal, ini kedudukannya sampai yang keempat ni. Sampai mana Quran hadis, Quran kata sahabat, Quran kata tabi'in. Sampai sini kita habis lah. InsyaAllah kita akan bincang dulu kedudukan tafsir para sahabat dan tabi'in. Ada peringatan kena dipahami. Kemudian baru kita pindah kepada tafsir dengan bahasa, tafsir dengan pendapat. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada, lewat dah. Baik. Wallahu a'lam. Baik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alaihi salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.